tu apa dan ke-8 dan ke-8. So tengok kat mana. Dan ke-8. Kan ke-8. Muka surat Ya Rumi 112. Ke-8 8 apa cerita bab apa? Oh, bab Fatihah. Allah, jauh Allah, jauh lagi. Satu dua. Fatihah. Okey. Jawi 88. Mana ni? Okey, kat sini. Kedua. Ke-8. Qala al-mu'allif kitab Kifayatul Muhtadi karangan Syekh Muhammad Nur, Qadhi Mekah 1924. Muka surat 88 Rumi, Jawi 88 Jawi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 daripada atas, Rumi 112. Perbahasan rukun dalam rukun. Fatihah adalah rukun sembahyang. Rukun Fatihah. Rukun Fatihah yang ke-8. Maknanya dah 7 lepas. Dan ke-8, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, bacaannya itu bukannya daripada qiraah yang syazah. Syazah ni pelik, jarang-jarang. Rare. Syaz. Nabi pernah sabda satu hadis, man syazza syazza finnar. Siapa yang pelik daripada orang, masuk aku. Gitu. Pelik pada orang. Pelik syaz. Tapi dalam masalah ni bukan neraka lah, bukan. Maksudnya bacaan Fatihah tu bukannya daripada qiraah syazah yang mengubah makna. Kalau syaz saja tak mengubah makna, tak apa lagi. Qiraat ni banyak. Kan kita baca kan? Tengok qiraat imalah. Qiraat imalah macam mana? Kalau semua sengit. Kalau wadduha kita tahu lah, wadduha wal laili iza saja. Dia tu Fatihah kat mana dia nak sengit kan, tak tahu lah. Kita tak mengaji qiraat. Tapi memang ada qiraat-qiraat lain yang bunyi lain. Ada waladdallin jadi waladdallun. Ada sira jadi zira. Ziratal ladzi ada. Tapi itu tak syaz, itu bukan syaz. Itu tak syaz. Maksud syaz ni tu tak pelik. Memang ada dalam qiraat, kalau baca dalam sembahyang sah. Yang tak sah syaz. Nak buat tak reti. Kita nak reti qiraat yang syaz ni. Cerita-cerita yang tak syaz lah, tapi pelik lah. Kalau waladdallun, amin ke amun? Waladdallun, amun. Amin juga rasa. Apalah qiraat syaz tak reti lah. Kita bukan bahagian ni, tak reti. Tak ingat-ingat gitu sikit-sikit gitu lah. Dia ada baca walad jadi walad bunyi. Bukan wa. Macam tu lah. Ada qiraat-qiraat yang sengit, bunyi sengit. Dia panggil imalah, bunyi sengit. Ada itu bukan. Itu bukan qiraat, itu Yaman. Itu bukan qiraat kan? Asal bukan. Itu memang memang dia cakap dia tak boleh jadi ga. Sebab tu ada yang kata kita ni Melayu ni diislamkan oleh orang Yaman yang datang dulu. Yang berdakwah kepada sultan-sultan kita dulu kan. Yang bertukar sultan masuk Islam, habis semua masuk Islam rakyat dia kan. Orang Yaman. Sebab tu kita ada ga. Tapi kita bukan ada ga lagi, macam-macam lagi ada kan. Apa lagi? Ge. Yalah, kaf ada titik tu.
Memang gak. Tapi tengok ada je ulama-ulama yang baca bunyi ga. Tu lah, kita bukan kiraat tak boleh cerita panjang-panjang lah. Bukan bahagian tu. Bukan bahagian tu. Cuma nak beritahu ada bacaan, ada kiraat ataupun cara kiraat ni maksud cara baca Quran. Cara baca Quran yang kita jarang dengar kerana kita selalu terdedah dengan kiraat Hafs an Asim. Jalanan Jazari ke Syatibi? Kita Syatibi. Dekat Mekah Jazari. Dia panggil Tariq Jazari, Tariq Syatibi. Itu semua nama-nama orang, nama ulama tu. Namanya Hafs an Asim. Itu yang kita baca, yang musabaqah, yang paling banyak tersebar jenis kiraat dia Hafs an Asim. Dia ada kiraat lain. Dia ada kiraat Ibn Kathir Al-Makki. Dia ada kiraat tu. Dia macam-macam. Macam-macam. Rasanya kita ada bahas dulu masa baca Fatihah. Macam ada je. Macam pernah dibahas sekali. Jadi apa? Wadduha itu Warash. Wadduha Warash tak silap. Boleh je Google je. Cari dekat YouTube memang jumpa lah. Kira-kira memang kita ni, pelik ni. Ziratal ladzi alaihimu siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Ada yang ismam muncung Malik Yaumiddin. Saja tu nak lebih-lebih. Saya kan suka exaggerate melebih-lebihkan cerita. Muncung tak adalah gitu. Ismam muncung, tapi yang tu tak bunyi, muncung aja. Gitulah. Okey, jadi kalau kiraat yang dibaca ada kiraat, tapi kiraat tu bukan, ada riwayat kata 7, ada kata 10. Bukan kiraat itu, ada kata 12. Bukan kiraat itu, kiraat lain. Yang syazah, yang pelik. Dan bila baca mengubah makna. Maka batasnya batal. Okey. Dan ke-9, rukun Fatihah. Ketiadaan suatu yang memalingkan daripada membaca kepada yang lain. Ketiadaan suatu yang memalingkan daripada membaca kepada yang lain. Maksudnya dia mesti niat baca Fatihah. Dia tengah baca Fatihah dan dia berniat baca Fatihah. Atau dia tak ada niat nak baca lain. Dia baca Fatihah, dia mesti berniat dia nak baca Fatihah setiap ayat. Ataupun dia tak niat dia nak baca Fatihah, dia baca Fatihah niat sekali awal-awal, dan lepas pada tu dia tak ada niat lain. Tadi bagi contoh maghrib tadi, bagi contoh ambil wuduk, muka, tangan, kepala, kaki. Orang dulu dia tak basuh kaki sebab air susah nak ambil, tak ada pipe zaman dulu. Dan kalau dia basuh kaki, nanti dia nak jalan waktu tak ada tar, kotor kaki. Kemudian bila dia basuh kat balasah, nanti dia sampai nak sembahyang, nak pergi sembahyang ni, pakai air tempayan tu, dah basuh kat rumah, nanti kena basuh lagi sebab kotor. Jadi lebih baik basuh siap-siap. Lebih baik tak payah basuh, nanti basuh masa nak sampai dekat, sebab dah kotor kaki. Jadi dia jadi hukum kat situ. Ketika dia sampai boleh ke tak mualat tu lepas sampai kepala je, kaki basuh nanti boleh. Mualat sunat je dalam wuduk kan. Kemudian sampailah balasah, tak basuh kaki lagi ni, ambil wuduk muka, tangan, kepala je. Orang kata ambil lah semua dekat balasah. Rugi pula, kesian kat tak siap ambil air, kena karai telaga. Jadi basuhlah kat rumah, tapi kaki nanti rugi juga air. Lebih baik basuh kat balasah, muka, tangan, kepala, kaki tak basuh lagi. Bila dah sampai balasah, buka tempayan. Okey, dia ada niat apa-apa tak? Dia niat kotor, cemar, nak basuh kotor. Lepas dah basuh dah kotor tu, naik nak takbir Allah, tadi niat basuh kotor, tak sah wuduk. Sebab apa? Okey, sebab dia tak ada niat nak basuh kaki kerana wuduk. Dia mesti setiap anggota kena niat nak basuh itu. Kena qasad. Qasad.
Mesti qasad. Ketika habis kita ambil uduk, masa qasad muka je tak? Saja aku ambil uduk muka je. Tangan mana nak qasad dah? Betul ada dua tadi. Yang pertama, dia mesti berniat nak basuh anggota itu dalam masalah semayang. Rukun-rukun tu lah dia buat lah. Fatihah lah semua. Dia berniat nak buat benda itu, nak baca perkara itu. Atau dia tak ada niat lain. Itu maksud sesuatu yang memaling daripada membaca kepada yang lain. Tu, memaling tu. Ada niat yang memaling. Okey. Jadi dalam masalah wuduk tadi, niat yang memaling dia apa? Niat maling tu aku basuh kerana kotor, bukan ambil wuduk. Habis yang kita ambil wuduk hari-hari ni, mana ada kita niat satu-satu? Kita niat masa muka je. Masa tangan dah auto kan. Tapi ada tak memaling niat? Tak ada. Sebab tu boleh. Sepatutnya berkekalan. Berkekalan ada dua maksud. Berkekalan pertama, kekal sungguh, itu awliya Allah. Tengah ambil wuduk ni. Tengah ambil wuduk sampai kaki. Tengah ambil wuduk. Ada. Kita tak ada. Tengah ambil wuduk kat muka je. Kat tangan tak ada dah. Biasalah. Okey. Apa maksud berkekalan? Maksud berkekalan tidak ada niat yang memaling. Maksud berkekalan adalah tak ada niat lain. Jangan faham berkekalan maksud memang dalam kitab-kitab besar macam Sabillah memang ada kata tu, hendaklah berkekalan niat tu. Sembahyang hendaklah berkekalan niat sampai salam. Mapuh. Batal sembahyang. Masa ambil wuduk hendaklah niat tu berkekalan sampai basuh kaki. Ui, dia pun begitu. 2-3 hari je tak buat juga. Bukan maksud tu. Maksud berkekalan, tidak ada yang memaling. Bahasa lain, tak ada niat lain. Jadi, kalau dia nak basuh kaki, niat dia. Okey, cerita pasal gayung tadi pun ada cerita pasal gayung. Gayung celup. Jadi musamal tak? Sebab celup, basuh muka. Dah rata muka kali pertama, nak kali kedua pula muka, nak ambil sunat. Celup, musamal tak? Kedua, mustakmal. Jadi mustakmal lah itu. Kenapa kali pertama tak jadi mustakmal? Kali pertama, dia tak berwuduk. Baru nak wuduk, air tak kena muka lagi. Jadi dia pun celup. Namanya celup. Celup air tak jadi mustakmal. Tak faham tu kena ngaji bab air balik. Kena masuk darjah 1 balik. Celup. Okey, basuh muka. Niat. Okey, dia telah berwuduk. Lepas muka pergi mana? Cerita dah tadi maghrib tadi. Boleh tengok video sebenarnya. Lepas muka tertib seterusnya tangan. Tapi sunat 3. Yang kedua 3 tu sunat. Tapi sekarang tangan sedang menunggu. Celup, mustakmal. Kita palingkan niat dia. Apa dia? Ini bukan nak basuh muka. Ini bukan nak basuh tangan. Bukan nak basuh tangan. Bukan nak basuh tangan. Bukan nak basuh tangan. Celup. Bukan nak basuh tangan. Bukan nak basuh tangan. Basuh muka. Air kekal mutlak. Itu yang hadis Nabi yang Nabi celup tu. Bukan main baca hadis terus amal tu. Tak sah semayang. Tak sah wuduk. Niat. Ya. Niat cedok tu bukan. Aku niat cedok. Iyalah. Sebab dia memaling. Ini bukan wuduk. Maksud cedok tu, kita kadang-kadang, aku niat cedok. Apa lek. Bukan. Ini bukan nak ambil wuduk. Detail lagi. Ini bukan nak basuh tangan. Saja nak cedok. Tak boleh. Cedok. Palingkan niat. Okey, nak basuh muka. Basuh. Ini bukan nak basuh tangan. Bukan nak basuh tangan. Bukan nak basuh tangan. Bukan nak basuh tangan. Okey, basuh muka. Ini bukan. Padahal nak basuh tangan ni. Ini bukan nak basuh tangan. Bukan nak basuh tangan. Bukan nak basuh tangan. Celup. Okey, nak basuh tangan. Air mutlak. Masa cedok tu, palingkan niat. Bukan nak basuh tangan. Bukan nak ambil wuduk. Wuduk tu maksud tangan lah. Bukan nak basuh tangan. Ataupun, jadikan ni cedok. Ni cedok aja. Payah nak faham cedok aja ni. Lebih payah, ini bukan nak basuh tangan. Bukan nak basuh. Nak cedok je. Okey, sekarang baru nak basuh tangan. Main tipu. Tak. Memalingkan niat. Basuh tangan. Okey, terangkat dah ni. Kata, terangkat dah. Perlukan niat? Tak payah. Kenapa pula? Mana ada hadas kat tangan? Dah terangkat. Celup. Ambil air. Tak belah sini tak boleh. Gata dua-dua dah. Terangkat dua-dua dah. Celup untuk basuh nak 3 kali kan? Perlu niat? Tak perlu. Terus. Sebab apa? Mana ada hadas kat tangan? Celup je. Basuh tangan. Celup je ketiga. Celup je kepala. Celup je kaki. Celup je tangan. Sebab tangan dah tak ada hadas. Jadi bahayanya dekat basuhan kedua muka, basuhan ketiga muka, basuhan pertama tangan. Jadi macam mana 3 perkara ni nak selamat? Palingkan niat.
palingkan niat, maka tak jadilah. Okey, dia memang ada kena-mengena dengan cerita maghrib tadi. Jadi, ketiadaan sesuatu yang memalingkan daripada membaca Fatihah tadi kepada yang lain. Dia bagi contoh, maka jika bersin ia Maliki Yaumiddin, tak ada masalah. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Apa salah baca Alhamdulillah? Niat telah berubah. Alhamdulillah kerana bersin. Habis niat. Bila habis niat tu, batal Fatihah. Bukan batal sembahyang. Bismillah daripada awal. Tu dia kan. Maka jika bersin ia, maka mengucap Alhamdulillah. Maka niat telah berpaling daripada baca Fatihah kepada jawab pula apa? Sunat bersin lah. Sunat selepas bersin. Tiada sah dibinakan atasnya. Tak sah dah nak sambung. Dibina atasnya tak sah nak sambung dah. Fatihah tu. Malika Midin bersin, iyyaka na'budu tak sah dah. Tak boleh bina atas tu. Dan lazimlah, mestilah sayugianya atasnya mulakan dia daripada awal dia Fatihah. Mulakan daripada awal. Awalnya awal Fatihah. Bismillah. Sebab ada niat yang berpaling. Kenapa pula begitu? Kerana tengok wajib mualat. Sebab tu. Habis kenapa wuduk boleh pula dah berpaling niat? Sepatutnya mula daripada awal lah. Wuduk wajib mualat sebab tu boleh. Kenapa yang ni kena mula daripada awal? Fatihah awal-awal lah kata. Mualat berturut-turut di antara satu ayat dengan satu ayat, di antara satu kalimah dengan satu kalimah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mualat, tak boleh. Batal Fatihah. Ataupun tak sah Fatihah, bukan batal sembahyang. Okey. Cantik tu. Perbahasan tu sangat cantik. Mula daripada awal. Dan ke-10. Ke-10-nya. Bacaan itu terdengar kepada dirinya segala huruf jika ia sejahtera pendengarannya dan tiada hingar. Ni sama macam takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan sama je. Allahu Akbar. Yang pertama mesti terdengar segala huruf. Itu satu. Bila sebut huruf, bila sebut bacaannya, bila sebut baca, dia ada rukun baca pula. Syarat sah baca. Bukan syarat sah bacaan Fatihah, tak. Baca tu apa syarat sah dia? Makhraj. Ada tempat keluar. Makhraj ni kharaja. Makhraj tempat isim makan sempat keluar. Jadi makhraj, okay? Tempat keluar. Mesti ada tempat keluar. Dan berikan hak-hak huruf kepada huruf itu. Hak dia kat mana? Dia keluar kat mana? Dia keluar dekat bibir. Jangan bagi dia keluar dekat ni, tekak apa? Bukan ni, ujung ni. Kalau dia baca suara ula, Alhamdulillahirabbil semua makhraj itu. Kan? Ada tak? Ini Malikiyah. Dia semua duduk kat sini keluar. Semua tempat yang sama. Bila gitu tak sah Fatihah. Maka tak sah sembahyang. Dia kena ada tempat dia. Dia ada syafawi, mulut kebibirannya ada bunyi kat bibir, bunyi kat sini, bunyi kat ni makhraj. Google apa? Makhraj huruf. Siap ada gambar lagi. Ada tak gambar? Rasa ada satu. Kat mana tak tahu, tapi kat tengah-tengah. Adalah. Tentang makhraj tu. Yang lain tak saya ada special sikit. Ada rasanya gambar orang, muka orang, lepas tu muka orang, lepas tu ada alih ain apa semua. Rasa belah sini ke? Ada. Jadi ada tu. Tapi tak nampak. Jangan cari kita anda tak ada. Kita buat was orang ada. Sebab dia yang karang kita tak nampak. Tak nampak ah. Dia ada dia punya tu. Tak apalah, kita baca terus. Ha sama. Alif hamzah dengan ha sama tempat. Sama makhraj, sama tempat keluar. Okey, atas sikit.
Ha pedas, sama tempat. Ha sama. Kena keluar lah. Kha rin. Rin lah, rin dengan kha. Kha rin tempat keluar kahak tuis tu. Betul kan? Dah lari dah makras. Ma'du, magadu. Atas sangat. Qaf jadi qaf. Magadu si ada qolah lagi. Dekat mana? Bawah sikit. Magdu. Bawah sikit. Magdu. Lagi bawah. Magdu. Tu. Kha. Apa? Kha. Akhi. Tak cukup. Depan mana? Akhi. Saya bagi ikut makhraj tu. Kau dia bagi. Akhi. Contoh. Ya akhi. Kat situ. Atas lagi. Qaf. Atas yang ada apa? Yang ada yang kata jelai, ada yang apa benda tu dipanggil? Anak tekak tu panggil. Anak tekak tu yang tadi tu tiga tadi, enam huruf tadi semua bawah anak tekak. Bawa ke belakang. Iaitu alif hamzah ha ain kha rin. Semua duduk belakang anak tekak. Paling belakang alif dengan hamzah dengan ha. Depan sikit ha dengan a. Depan sikit lagi kha dengan ra, rin. Atas nak tekak pula. Atas yang benda lah tu bulat tu kan. Ya, betul. Memang pun dah izhar. Kena zahir kan. Lepas tu qaf. Qaf atas sikit daripada anak tekak. Qaf. Tu. Lepas tu atas sikit jadi kaf. Mustaqim atas, mustaqim. Tu qi ka kim ki tu. Ki, atas lagi ki. Atas lagi jim. Jim kat situ je. Ya, semua kat situ je. Shin kat tengah lidah. Shin. Ra, ujung lidah. Ro. Ar. Ada orang kata, tak boleh buat apa lah. Nampak? Orang macam ni, tak boleh jadi imam. Melainkan makmum dia pun sama juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Jauh. Dia pergi bawah, belakang. Itu balik betul lah. Jauh sebab tak jadi imam. Kalau dia nak jadi imam, pastikan makmum semua sama juga. Ar-Rahman juga. Itulah, tu masalah. Jadi kelas tajwid. Sebab dia kata kat sini, bacaan itu terdengar kepada dirinya segala hurufnya. Jadi memang ada kena-mengena. Kena-mengena. Nun duduk depan tu semua. Lam, ta semua duduk depan. Ta dekat atas sikit, kat langit. Lepas tu tha, jelas tha, zal, zai dekat ada situ. Lepas tu pa dekat sini, ba semua dekat depan, ke bibiran. Lepas tu gunnah naik atas hidung. Gunnah satu tu naik kat hidung. Gitulah. Habis. Nanti ada orang komplain kata kelas tajwid. Ya. Dan ke-10-nya bacaan itu terdengar kepada dirinya segala hurufnya. Kena bagi hak huruf tadi tu. Ya. Jika ia sejahtera pendengarannya, kalau dia tak ada sound trouble, kalau dia sound trouble, pekat badak, dekat tak dengar. Jauh dengar. Okey? Macam mana? Tak apa, sakit kan? Yang kedua ni nak bahas panjang sikit. Dan tiada hingar. Hingar. Ini orang Kedah panggil lagi hingar. Orang sini dah jadi bahasa standard hingar-bingar. Kalau Kedah hingar. Orang faham? Bingar. Gitulah. Hingar-bingar. Tiada hingar. Tiada bising. Ataupun gini. Yang dikata mesti dengar kat telinga sendiri. Pertama, telinga dia sejahtera. Bukan sound trouble. Kalau sound trouble, apa khabar Pak? Kau nak kapak? Yang itu, tak payah. Baca je lah, kau tak dengar telinga kau pun. Okay? Yang ini,
Pendengaran dia normal, satu. Dan itu dari pendengaran normal, kalau bahasa sekarang dipanggil faktor dalaman. Tiada masalah faktor dalaman. Dan tiada masalah faktor luaran. Faktor luaran tu tiada hingar. Jika ada faktor luaran, bising, bah berhenti, tak mati enjin. Maliki yaumiddin. Tak dengar. Memang pun tak payah tekan. Baca je. Walaupun tak dengar kat telinga. Kerana yang diwajibkan bukan dengar. Kadar kekuatan tu boleh didengar. Dalam keadaan sejahtera zahir dan batin, faktor dalaman tak ada masalah, faktor luaran pun tak ada masalah. Itu maksud dengar. Tapi kalau ada faktor dalaman, tak apa. Cuma baca sekadar, kalau tak ada faktor dalaman tadi, tak ada sound trouble, boleh dengar. Ambil kadar tu walaupun dia tak dengar. Kalau tak ada faktor luaran, kapal terbang, takkan nak jerit. Tak ada kuat. Kapal terbang rendah. Tak dengar. Tak payahlah. Baca biasa. Kadar tu, kalau tak ada kapal terbang tu, aku dengar. Buktinya, ketika waktu biasa, kita tak dengar pun jam. Mana jam? Tak ada jam ni. Ketuk, ketuk, ketuk. Oh, sini tak ada. Sini digital. Oh, teknologi sini. Teknologi, mantap. Jam yang ketuk-ketuk, kita tak dengar pun. Tapi kalau 3 pagi mari tidur, serem. Ketek, ketek, ketek. Tak boleh tidur. Akhir sekali, saya ni, buang jam. Buang bateri. Baru boleh tidur. Dia jadi kuat. Kenapa siang tak dengar? Sebab ada faktor luaran. Bunyi lori, bunyi bah, bunyi aircon, bunyi macam-macam bunyi. 3 pagi semua orang tidur. Jadi, untuk ambil kadar tu senang aja. Nak ambil kadar. Kadar tu adalah kita sembahyang tahajud banyak-banyak. Pak War dah perasan dah awal-awal lagi tu. Sebab tu dia tegur gelak. Orang lain tak kena kan, baru terkena. Ya. Sembahyang tahajud banyak-banyak sehingga satu tahap kita akan dapat kadar bacaan tahajud, kita baca bismillah tu, dia tak sama macam kita baca solat zuhur asar, rakaat ketiga, rakaat keempat, tak sama. Kuat dia, tak sama. Sebab kalau kita baca kadar yang kita baca rakaat ketiga, rakaat keempat, solat asar, solat zuhur, kita bunyi kuat. Ganggu anak, ganggu isteri. Kalau kadar itu. Sebab waktu tu kan sunyi. Jadi kita akan turunkan, slow aja. Dengar mata-mata kat telinga kita je. Lama-lama, kalau dah amal 3-4 bulan, kita akan dapat kadar tu. Volume tu kita tahu nak letak kat mana. Berapa volume tu, 8 ke, 7 ke, 6 ke, letak. Dan kita ambil itu, kita letak dekat sembahyang jemaah. Walaupun kita tak dengar. Kerana kalau kita teran juga, silat-silat jadi makruh, silat-silat jadi haram, ganggu orang sebelah. Dia kalau dia ni, aku tak mau sembahyang belakang dia ni. Aku dah Maliki Yaumiddin hilang. Bismillah balik. Tak tahu nak ke mana. Maliki Yaumiddin. Dia tadi kat mana? Bismillah. Memang. Kalau pakcik ni ke, kalau dia berada ni, memang sorry lah. Sanggup aku balik rumah sembahyang. Sampai gitu, ada. Dia kena tunggu kat belakang. Asal nak tunggu dia orang mana? Aku duduk sah. Sanggup dia ambil fadilat sah yang ke-8. Sebab kalau ambil awal-awal, kena sebelah orang ni. Baik tak? Macam tu. Macam mengganggu sangat. Sebab apa? Dia tak faham. Dia pergi baca, nak bagi dengar kat telinga. Mungkin telinga dia dah kurang sikit. Lepas pada tu, bunyi macam-macam. Tengah baca Fatihah, imam baca surah. Banyak gangguan. Dia duduk belakang imam pula. Oh, dia tak dengar dia naik. Oh, tak ngaji mereka. Itu jadi. Patutnya baca macam mana? Ingat tak tahajud tu? Ingat. Letak volume kat situ. Tut. Ingat. Okey dah. Baca je. Tak dengar pun. Masalah dengar adalah bacaan rukun qauli adalah kadar yang boleh didengari oleh telinga yang normal tanpa hingar-bingar walaupun tak dengar. Walaupun tak dengar tu jarang ada syarahan tu. Kadar yang boleh didengari tanpa ada unsur luaran dan dalaman walaupun tak dengar. Yang nak kadar, bukan nak dengar. Okey, settle. Ha. 10 lah. Yang kita tadi kita 10. Yang bacaan kita putus tadi kita bersin dia kan. Bersin, mualat. Apa tu kita memang semua. Apa tu? Katalah kita nak ambil tiba-tiba dengan sebab kita kena ulang balik imam rokok. Okey. Itu kembali pada muafiq masbuk. Dia jadi makmum.
Kat sini ada Muafiq masuk. Kelas subuh bila? Sebulan 2 kali Muafiq masuk. Boleh datang ke situ Boleh. Mari join. Dia suruh jawab. Okey. Okey. Dia jadi makmum, tengah baca, imam baca surah Baca surah, dia baca dah hujung dah. Siratal ladzi. Dia rebah di garisan penamat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Acim. Tak adalah punya Hashim. Biasalah, kita besar-besarkan cerita tu. Bagi sound-sound effect. Hashim mana pula? Tak ada Hashim. Lepas tu dia waladh-cih. Kan itu. Ujung nun je lagi tak sebut. Bila dia bersin, tiba-tiba dah biasa alhamdulillah. Macam mana? Orang baik ni, pak lebay ni. Baik, automatik alhamdulillah. Allah. Imam dah ujung-ujung surah dah. Dia pun bismillah balik. Bismillah balik sampai Maliki Yaumiddin. Allahu akbar. Rukuk. Bila imam rukuk, makmum tadi wajib habiskan Fatihah ataupun tidak bergantung kepada status dia. Status dia muafiq ke masbuk? Jika status dia muafiq, wajib habiskan Fatihah dan dimaaf 3 rukun panjang. Jika lambat tadi tu dimaafkan. Bukan sengaja dia maaf. Jika lambat itu tak dimaafkan, 2 rukun saja. Maksudnya kembali basic lah. Basic kan kita boleh ketinggalan daripada imam maksimum 2 rukun, tak lebih. Basic balik. Jadi kita tengok uzur, kenapa lambat baca ni? Nak tentukan maaf 3 rukun panjang. 3 rukun panjang tu 5 rukun tu. Maksudnya sampai sujud kedua bangun tu. Ataupun dimaafkan sampai imam yang tidak nak sujud, dia batal. Mana satu? Kalau dia berangan, uzur yang diiktiraf. Dia berangan. Berat lidah, siro. Lambat berat lidah dia panggil. Dia maaf. Berangan. Sedak imam baca, sedaknya. Hei, nak rukuk dah? Kan? Dah rukuk dah? Maaf. Maaf 3 rukun. Termasuklah tadi. Iaitu dia bersin, dia alhamdulillah, maka sebab itu jika dia muafiq, jika muafiq, maka dia wajib habiskan Fatihah, dia maafkan 3 rukun panjang. Memang sempat lah. Jika dia masbuk, problem. Very problem jika dia masbuk. Maksudnya dia baru takbir, imam tengah baca surah, Allahu akbar, baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allahu akbar imam. Sodoh. Panjang cerita tu, saya pendekkan je lah. Dia wajib ulang balik. Berapa lama tadi? Masa imam rukuk, kita ambil saat. Ini semua laju dalam kepala je lah. Kira-kira, tak payah tengok jam. Kira dalam kepala je. Masa dia takbir dan imam rukuk, berapa saat? 10 saat. 10 saat. Yang jadi tadi 10 saat, dia baca 10 saat, imam rukuk dah. Dan dia pula bersin. Bila dia bersin, putus malat. Bila dia bersin, putus malat. Okay. Dia kena baca daripada awal. Okay. 10 saat tadi, ini syarat dia. Dia kena baca kadar 10 saat juga. Berapa ayat. Ini semua dalam kepala ni. Yang kepala. Sebenarnya dalam kitab bukan kata gitu. Yang kitab kata huruf-huruf. Lagi jahanam nak kira. Huruf-huruf yang sepatutnya dia sempat sebut dalam masa 10 saat. Tapi tak apalah, masalah huruf-huruf itu tukar. Saat ajalah. 10 saat, agak-agak berapa lama dapat baca, berapa ayat. Sampai tahap mana? Dia wajib ganti baca tu. Dan dia mesti rukuk dengan imam. Dan dapat tamakninah, baru dapat rakaat. Kalau dia tengah-tengah ganti tu, imam sami'allahu liman hamidah, habis dengan maksud rakaat itu tidak dikira, sembahyang tidak batal, dia tak boleh rukuk dah. Dia jadi i'tidal lah, jadi tak tangan gitu. I'tidal terus sujud dengan imam. Bersama imam ataupun dipanggil gini. Kalau ayat kitab gini, hendaklah dia muafakat dengan imam. Itu ayat dia. Mengikut perbuatan imam. Kemudian sujud, nanti rakaat tu tak kira, tambah satu. Kalau dia nak ikut imam, kalau dia nak mufarakah. Tak apa, mufarakah. Cegah bila-bila boleh. Ada pilihan. Okey, nak kata makruh ataupun macam ni. Hilang pahala jemaah ke tidak? Dapat tak sikit yang jemaah sikit tu Sikit dapat tak jemaah yang sikit tu? Kurang-kurang dapatlah jemaah pahala jemaah 2 minit, 1 minit ke? Tak dapat 10 saat ke?
Dapat ke tidak? Nak kata dapat ke tidak? Tengok dulu. Dapat pahala jemaah ataupun makruh ataupun tidak. Bila sebut makruh tak dapatlah pahala jemaah. Ya. Kalau tak makruh dapat pahala jemaah. Baki tu baru tak dapat. Yang awal tu dapat. Nak tahu dapat ke tidak? Tengok salah siapa. Salah imam, mufarakah, dapat pahala jemaah. Sekadar itulah. Contoh imam tak baca tahiyat awal, salah imam, mufarakah, dapat kadar 2 rakaat. Imam tak baca kunut, dapat. Tapi kalau ni salah siapa? Salah diri sendiri. Mufarakah, hilang 27. 27 yang sikit tu lah. Dah lah 10 saat masuk, 10 saat tak dapat. Jadi mufarakah. Cukup masuk masbuk bab lain. Ni. Masbuk bab lain. Yang ngelah. Yang ke sebelah yang terakhir. Yang terakhir. Jadi jangan baca suara ular, jangan baca suara bisik, rukun qauli. Allah. Ada hari tu sembahyang. Tak dengar langsung. Bunyi Allah. Suara ular pun tak dengar. Sebelah duduk. Macam mana nak buat tau? Tak tahu lah, tak nak cakap. Lepas tu kita kuliah. Lepas kuliah tu dia tak ada. Biasa yang tak duduk kuliah. Ni masalah. Ni ada. Kurang-kurang pun suara ular walaupun tak sah. Kurang. Kurang walaupun tak sah. Biar dia bunyi. Allah. Walaupun slow. Allah. Dengar ada tu. Saya selalu dengar, orang tak dengar. Dia ada benda tu. Tapi perlahan. Okey. Jadi jangan pakai suara ular, jangan pakai suara bisik. Dan ke sebelah yang terakhir, segala hurufnya Fatihah ada 154 huruf. Tasydid 142 huruf, campur tasydid 14, jadi 156. Tak ingat tak? Fatihah ada 156. 142 tambah tasydid sabdu ada 14. Ingat? Saya ingat kenapa? Sebab formasi bola tu saya tak ada dalam kepala. Jadi memori tu yang letak. Rugi. Tahu pasal nama orang tu. Banyak memori buang. Untung. Ini ingat pemain bola ingat. Macam ni. 2, 4. Berapa pemain bola? Saya tak tahu pemain bola berapa orang. Sebelah. 2, 4. 10. 2, 4 apa? Yang tu kan? Lebih dekat defend. Tengok formasi ni, lawan ni, Brazil lawan ni, formasi ni dia pakai gini. Rugi memori. Saya tak pakai pun, tak tahu benda pembak tu. Entah ya ke tidak, main sebut aja. Tapi dapat guna memori tu untuk ingat. Fatihah punya huruf ada 156. Ingat. 142 huruf saja. Campur sabdu tu masuk 2 huruf kan. Campur sabdu ada 14, jadi 156 huruf semuanya. Jadi segala hurufnya itu jatuh tu mesti disebutlah, dibunyikan. Kemudian selepas daripada qiyam, berdiri, yang wajib atau badalnya. Yang wajib, badalnya nanti dulu. Jadi huruf tadi 156 huruf ataupun 142 tambah sabdu 14 mesti ketika berdiri. Jadi maknanya kalau dia sujud kan, nak bangun, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni, bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Maksud tak boleh tu tak sah. Dia kena semua, ataupun waladdallin. Nak cepat sangat. Waladdallin. Nun tu ada kat rukuk. Maka tak sah. Dia mesti ketika qiyam. Atau badalnya. Badal tu ganti. Badal haji tu apa maksud? Ganti. Orang dah mati buat badal haji, ganti haji kan. Badal tu maksud ganti. Jadi atau ganti berdiri. Apa hal pula ganti berdiri? Orang tak mampu berdiri kan duduk. Jadi dia mesti baca ketika duduk Fatihah. Tak, qiyam. Badalnya, qiyam. Qiyam yang wajib dan badalnya, qiyam. Ganti daripada qiyam. Kalau dia sembahyang duduk, maka dia kena habiskan 156 huruf tu ketika duduk. Kalau dia mengiringlah. Kalau melentanglah. Kalau berdirilah. Lepas tu dia kata badalnya habis. Jika tidak, kena ulang. Mana? Maka jika lemah, berhenti kat situ. Maka jika lemah ia daripada apa? Segala ayat Fatihah.
Kita berhenti aja. Kalau tak boleh baca Fatihah, sebab musuh Islam ni takkan tak baca Fatihah. Oh. Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah yang tasbih kafarah dan salatul naslah. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.